ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita hadir ke dalam majlis ilmu, majlis pembacaan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di pusat pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Memang kenalah pembacaan hadis di pusat pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Alhamdulillah, pada hari ini sepatutnya Isnin minggu ketiga, maafkan saya, akan dihadiri oleh tuan guru kita Syekh Zaini, tetapi beliau memaklumkan menangguh segala kuliah-kuliah dia. Jadi insya-Allah untuk minggu ketiga hari ini dan selepas daripada ini, insya-Allah saya akan menyambung pengajian dengan kita menggunakan 50 hadis pilihan siri yang kedua, insya-Allah. Saya dimaklumkan kita dah selesai untuk siri yang pertama bersama dengan Ustaz Dr. Majdi, pengarang kitab kita ini, dan juga bersama dengan saya juga beberapa kali siri perjumpaan kita, alhamdulillah. Dan kini kita kembali ataupun kita sambung pada jilid yang kedua, insya-Allah. 50 hadis berkaitan tentang amalan yang ringkas tetapi membawa ganjaran yang berganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ingat dah sampai ke hadis berapa, tapi eloklah kalau rasanya kiranya ramai hari ini yang baru memiliki buku ataupun kitab, kita start daripada muka surat pertama tu. Itu senang. Insya-Allah kita ambil keberkatan daripada pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada hadis yang pertama, dan ia berkaitan tentang kelebihan solat. Baik, hadis yang pertama, an Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Sallu ayyuhan nas في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم." Maksud daripada Zaid bin Sabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah olehmu wahai manusia di rumah-rumahmu." Sembahyanglah di rumah-rumah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang itu adalah di rumahnya sendiri, kecuali salat fardu, iaitulah salat 5 waktu dan bagi lelaki. Salat
yang baik untuk dilakukan di masjid adalah oleh ayah-ayah kita, oleh suami-suami kita. Jadi kalau waktu semayang duk tengok suami melengkak di rumah, kena perambat pergi masjid. Pergi masjid semayang di sana. Itu adalah tuntutan. Adapun bagi seorang muslimah, afdal untuk dia sembahyang di rumah. Dan boleh kalau dia nak sembahyang berjamaah dengan mendapat izin daripada suami dia. Adapun kalau ada yang menyatakan kalau keluar nanti bimbang mendapat fitnah, keluar untuk pergi sembahyang berjamaah nanti akan mendatangkan bualan orang, itu adalah cakap-cakap kita sahaja. Adakah dengan kita muslimah pergi ke masjid mendatangkan fitnah? Tidak mendatangkan fitnah, kerana kita pergi untuk tujuan ibadah. Kenapa tidak ditanya soalan yang sama kepada seorang muslimah yang keluar pergi ke Tesco contohnya lah. Berapa ramai orang pergi Tesco hari ni, dia tak bawa pun mahram, dia tak bawa pun suami dia, tapi boleh pergi ke Tesco. Ini adalah salah satu daripada perkara yang mesti kita kena ubah, melainkan suami dia tak izin. Kalau suami dia tak izin, pergi sembahyang berjamaah itu adalah perkara yang sunat, maka dia kena menuruti akan suami dia, sembahyanglah di rumah, tak apa. Cuma kalau sembahyang bagi orang lelaki, afdalnya di masjid. Dan apa yang kita boleh ambil daripada panduan hadis ni, menunaikan solat di rumah sendiri, solat sunat afdal. Menunaikan solat sunat qabliyah dan ba'diyah afdal di rumah. Kerana apa tujuan disebutkan oleh baginda Nabi SAW begitu? Kerana adalah untuk mengurangkan rasa ujub dan riak apabila dia semayang ni nak menunjuk pada orang. Adapun kalau semayang berjamaah, memang dituntut untuk kita semayang berjamaah. Khusyuk tak khusyuk, riak tak riak, memang kita dituntut. Tapi kalau sembahyang sunat, benda ni dia akan ada permainan hati dan menyebabkan kita berasa rajin seorang-seorang. Kita berasa kita seronok seorang-seorang. Kita berasa kita ni sedang diperhatikan oleh orang. Ini adalah apa yang dituntut kepada kita sembahyang kalau boleh di rumah. Melainkan kalau rumah tu jauh, kalau rumah tu jauh, menyebabkan seseorang itu dia lambat datang ke masjid, maka dia boleh datang awal ke masjid. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab dia, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, kita dituntut untuk datang ke masjid awal untuk niat i'tikaf. Kalau boleh sebelum azan kita dah ada di masjid. Jadi itu berlaku perbezaan mengikut masa, jarak antara kita dengan masjid. Kalau rumah kita sebelah masjid je, boleh untuk kita tunggu azan dahulu. Lepas azan kita sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu kita berjalan pelan-pelan pergi ke masjid. Kalau ada waktu kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, dan kita tunggu sembahyang. Tunggu sembahyang sampailah Tok Bilal melaungkan iqamat. Kadang-kadang masjid dia ada bagi masa tempoh 10 minit, masa sekian-sekian baru iqamat. Sempat insya-Allah kalau kita berjalan. Kalau rumah kita walaupun sedikit jauh, tapi kita ada kenderaan yang mudah untuk sampai. Dalam kampung saja jalan tak jam, insya-Allah adalah afdal untuk kita sembahyang di rumah terlebih dahulu. Baik, kemudian antara yang lain kita boleh ambil dalam hadis ni, memperbanyakkan amalan solat sunat. Di antara sembahyang solat sunat yang afdal, yang paling baik adalah sembahyang solat sunat tarawih, tapi dia datang setahun sekali. Dan antara yang diamalkan oleh Nabi SAW dan tak pernah tinggal, iaitulah sembahyang sunat rawatib, iaitulah sembahyang sunat qabliyah dan sembahyang sunat ba'diyah. Yang ni kita kalau boleh jangan tinggal. Yang warid ataupun yang maksur daripada Rasulullah SAW adalah 2 rakaat sebelum subuh
Nah, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, nah, 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Itu yang maksurnya. Dan ada ditambah dalam hadis yang lain, nah, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Sebab apa 4 rakaat sebelum asar? Sebab selepas asar tak ada ba'diyah dah. Dia ada sebelum maghrib. Walaupun dalam pandangan mazhab Syafi'i yang qaul jadid tak ada. Sebab apa? Masa maghrib ni sangat pendek. Dan banyak juga masjid-masjid dan surah di Pulau Pinang ni dah amalkan perkara tersebut. Lepas azan saja maghrib terus qamat. Itu pandangan qaul Imam Syafi'i yang jadid, yang baru. Ada setengah dia masjid taman. Masjid taman ni kadang-kadang orang pergi kerja, bila balik kerja lambat nak main masjid, lambat nak main surau, menyebabkan kadang-kadang kita pergi nak kuliah orang tak ada azan lagi. Orang tak azan lagi. Kita macam nak pergi pegang mic tu, nak pergi azan terus. Menyebabkan kalau pergi kuliah atas tu tak mau habaq lah, tak malah sekali habaq memang tahu, no? Menyebabkan kalau pergi ke masjid tu, ke surau tu, saya keluar lambat sikit daripada rumah. Sebab apa? Memang tahu lambat. Tapi lambat tu tak bagus lah. Sebab apa? Sebabkan waktu maghrib ni sangat pendek. Walaupun kita dah ada takwim dia yang tersendiri, itu kita ambil pandangan jalan tengah kerana untuk memudahkan orang menguruskan diri sebelum dia nak sembahyang. Jadi sebelum maghrib tak ada. Ada yang pandangan mengatakan sebelum maghrib ada pada qaul yang qadim. Kemudian selepas maghrib 2 rakaat sebelum isyak. Sebelum isyak ni saya rasa jarang-jarang dah ada di negeri Pulau Pinang khususnya, semenjak kita ni aktif kuliah, bahkan lebih malang. Saya rasa benda ni kita kena ambil perhatian. Lebih malang sampai azan isyak pun tak ada. Azan isyak pun tak ada. Kadang-kadang tu Masya Allah, terlajak biasa ni kuliah maghrib musim-musim Covid ni. Musim-musim Covid, sebelum musim Covid, sampai terlajak 15 minit, habis ustaz bagi kuliah terus qamat. Walhal dalam mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah yang mu'tamad, dalam kitab Mughnil Muhtaj ada sebut perkara ni. Azan ni bukan menandakan masuk waktu sahaja. Kalau kita faham azan ni menandakan masuk waktu, memang kita tak azan. Kalau masuk dah, masuk masa tu dah masuk dah. Isyak tu dah masuk waktu, jadi kita nak azan buat apa? Itu kefahaman kita. Dan kefahaman yang sebenar ialah azan menandakan tempat itu nak ditunaikan solat secara berjamaah ataupun nak ditunaikan solat. Jadi maksudnya boleh azan pada mana-mana waktu. Bukan pada mana-mana waktu tu azan ikut suka, dah. Maksudnya dah ada jemaah, nak sembahyang jemaah, boleh azan. Azan dahulu. Ni sembahyang yang al-maktubah, sembahyang yang diwajibkan lah. Jadi kalau contoh berhenti pukul 9, contohlah maghrib pukul 8.50, ustaz tu berhenti pukul 9. Jadi Tok Bilal azan dulu. Habis azan, kalau pun nak terus qamat, dipersilakan. Kalau nak ambil masa nak sembahyang sunat 2 rakaat pun boleh juga. Tapi masalahnya kita ni dah lebih waktu, dah bunyi tek tu, dia duk tengok jam, dia kalut nak balik rumah. Bukan kalut balik rumah pun, kadang-kadang singgah kedai dulu. Singgah kedai dulu, minum-minum apa semua. Yang ni masalah kita. Cuma bila musim Covid ni, dia jadi terkawal sikit, kena berhenti pada waktu dia, dan kemudian kena azan. Kena azan dan berhenti terus. Dan sebenarnya kita boleh selaraskan selepas daripada ini supaya kita sebut ni sebagai peringatan, kerana azan itu adalah syiar. Azan itu adalah satu syiar yang kita kena laungkan selepas, walaupun masuk waktu sembahyang, kuliah masih berjalan, boleh dengan kaedah yang pertama, ustaz bagi laluan dulu, silakan azan. Sekali lepas azan sambung balik. Jadi bila dah berhenti saat tu, dia dah ada step untuk berhenti awal sikit. Contohlah.
Ataupun boleh letak notis siap-siap sila berhenti pada waktu isyak. Sebagai contoh, ni pendekatan-pendekatan yang boleh diambil mana satu yang mudah. Ataupun tak mau nak potong cut point ustaz tu, dia ceramah sampai habis. Kan lepas tu habis tu azan. Masalah kita ni bila pengurusan masjid bukan semua yang mengetahui tentang masalah azan ini. Bahkan dia pula ajak ustaz tak apalah, musim Covid pun tak apa, kita skip waktu azan, ustaz sambung je, kita sembahyang terus. Dia ajak kita pula. Dia nak kuliah lama. Lepas tu dia kata tak apa ustaz, ni musim Covid ni maghrib pun awal, lepas tu isyak pun awal. Jadi masa azan dengan qomat tu, masa azan dengan sport ni, ustaz sambung saja lagi 10 minit, lagi ustaz berhenti, kita terus azan. Saya kata tak boleh, kena azan dulu. Kena azan. Ini adalah tuntutan. Jadi perkara ni kalau boleh disampaikan, insya-Allah mudah-mudahan terdengarlah laungan azan di Pulau Pinang sehari 5 kali. Kalau tidak sehari 4 kali ya. Sehari 4 kali azan. Jadi kita kena laungkan azan. Sembahyang jemaah tu memang berlangsung, insya-Allah. Cuma azan tu dia berlaku hanya 4 kali. Baik, selesai. Kemudian iltizam dengan amalan solat sunat. Iltizam ni maksudnya istiqamah di dalam melakukan amalan sunat. Amalan sunat khususnya solat yang paling afdal kita banyakkan solat sunat rawatib tadi ni, antara yang lain sembahyang duha 2 rakaat seringkas-ringkasnya, yang paling banyak iaitulah 8 rakaat. 8 rakaat tu kalau kita boleh buat, khususnya bagi masa kita yang hari ni mungkin ada kuliah, kita buat 2 rakaat. Hari yang tak ada kuliah kita buat 8 rakaat. Ni hari ada kuliah dia bagi alasan, kata tak dan nak buat sembahyang duha. Tak apalah, hari tak ada kuliah dia tidur terus. Alasan siapa? Mengantuk, tak ada kuliah. Macam tu lah. Alasan ni sampai sudah tak selesai. Dia kena duduk saja pun tak boleh tak. Dia kena ada juga waktu-waktu bergerak supaya apa? Supaya kita ni bergerak aktif. Tambah-tambahan kalau umur-umur kita ni yang 50-an ke atas, tambahan pula pencen. Dia sebelum ni dia duk kerja hari-hari 85 ataupun kerja shift dan sebagainya. Tiba-tiba duk sengap, pencen duk sengap, dia boleh jatuh sakit. Boleh sakit terus. Macam saya mula-mula PKP, PM umum berapa 18 hari bulan Mac juga. Kita tak bayang, tak jangka benda tu akan berlaku. Kehidupan saya sebelum ni kira aktif, pagi cara paginya, petang cara petangnya, malam cara malamnya. Malam dah tentu dah kuliah. Kalau jauh cara jauh, dekat cara dekat, lepas tu ada mesyuarat lagi lah apa semua. Tiba-tiba duk sengap di rumah. Duk sengap tu demam 2 minggu. Demam 2 minggu. Tak buat apa, demam tak, tiba-tiba sebelum ni tak pernah demam, jadi demam duduk saja. Kata pening kepala, tak tahu nak buat apa lah. Kali ni kena bergerak juga. Maksudnya kita kena aktif, kena bergerak. Dengan solat itu kita bergerak. Jangan pula saya fahamkan bergerak ni duk beli basikal kayu pula, makcik-makcik kayu basikal. Nampak teruk sangat tu. Bukan tak bagus beli basikal tu, boleh nak beriadah, nak mengeluarkan peluh, tapi riadahlah dengan cara kita memperbanyakkan solat. Banyakkan solat. Mungkin kita rasa solat kita sebelum ini tak sempurna, masa zaman muda dahulu kita sembahyang ulang balik, qada balik. Mungkin kita teringat, dulu aku bisa masuk hospital seminggu. Duk teringat balik, betul seminggu masuk hospital tak sedap apa. Aku tak qada lagi hari tu ni. Sembahyang balik pelan-pelan. Kena 7 hari kali 5 35 waktu tu. Silap-silap boleh lengah juga lutut. Duk ulang sembahyang tu. Jadi masya-Allah, ini adalah perkara penting yang kita kena lakukan dalam tempoh kita hidup, dan tempoh kita tak buat apa di rumah, duduk saja. Kita kena gerakkan aktif dengan memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan solat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kelebihan sembahyang di rumah ni mendapat ganjaran pahala berganda. Dan yang kedua, menjadi orang yang istiqamah dengan amalan yang sunat.
Dan yang ketiga, menjadi orang yang senantiasa merebut peluang kebaikan. Peluang masa Allah Ta'ala bagi pada kita manfaatkan masa tersebut dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita lepaskan peluang tersebut. Baik, hadis yang kedua, masih lagi dalam bab kelebihan solat. Hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu al-'abdu al-muslimu fi salatin ma dama fi musallahu qa'idan ولا يحبسه إلا انتظار الصلاة والملائكة يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. Hadis ini juga dimuatkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, tapi kalau kita pernah mengaji kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini pun ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu senantiasa dihitung pahala sebagai orang yang sedang bersolat. Dia duduk saja tapi dikira pahala tu duduk tengah solat. Selagi mana dia masih berada di tempat solatnya secara duduk dalam keadaan berwuduk dan menanti waktu solat seterusnya. Ini kita duduk selama sejam, 2 jam, duduk tunggu sembahyang daripada lepas solat wajib kepada solat wajib yang seterusnya, itu dapat pahala macam kita duduk tengah sembahyang walaupun kita duduk saja. Antara benda yang kita boleh buat amal ni adalah masa pergi kuliah maghrib. Pergi sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib kita dah niat niat i'tikaf, naik atas masjid kita niat i'tikaf, jangan lupa, tidak, pahala tak ada. Niat i'tikaf dan kemudian kita duduk sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib kita tunggu untuk sembahyang isyak. Maka selama itu kita dikira sebagai orang yang sedang solat walaupun kita sedang duduk. Dapat 2 pahala pula. Pahala apa lagi? Pahala dengar kuliah. Ada setengah dapat pahala duduk dalam kuliah. Sebab apa? Dia duduk tidur. Dia bukan duduk kuliah dia, tapi duduk dalam kuliah pun bagus. Lebih baik tidur dalam kuliah daripada tidur di rumah. Tapi janganlah main tu je aku nak tidur lah. Yang tu tak kenal lah. Jadi maksudnya dia ada 2, dengar kuliah, duduk dalam kuliah dan dapat pahala sedang solat. Walaupun dia tak larat lah, ustaz, kami ni tak larat lah ustaz, kena sandak tang dinding tu kira raib terus. Jangan cari dinding. Cari dinding masalah lah. Sekali lagi dia kira nak apa? Nak tidur lah. Tapi memang itulah kehidupan yang antara SOP yang dijalankan sebelum PKP lagi. Memang dah berlaku dah penjarakan sosial dalam kuliah maghrib. Memang dah berlaku dah. Sebab apa? Sebab semua duduk jarang-jarang. Sepatutnya zaman sebelum PKP ni kena duduk apa-apa. Tapi benda tu biasa. Benda tu biasa. Ya. Taman syurga. Dia tidur dalam taman syurga, jadi tenang sikit. Alhamdulillah. Tak apa, kita tidur dalam taman syurga lagi bagus. Okey, jadi duduk dalam tu cuma syarat dia kena ada wuduk. Mesti kena ada wuduk. Jadi berwuduk itu memastikan dia kena syarat dia untuk mendapatkan pahala sembahyang walaupun dia dalam keadaan wuduk. Bertuahlah. Kita nak tunggu sembahyang subuh sampai zuhur, tak ada kerja kot kita nak tunggu. Macam-macam urusan kita nak buat. Di antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar pun payah juga. Waktu tu waktu makan, waktu tidur pun sedap tu. Waktu lepas asar ke maghrib pun payah juga. Kadang-kadang kalau nak kena ambil cucu sekolah lah apa semua pun susah juga pada waktu tersebut. Tapi yang nampak lapangnya yang kita boleh amalkan adalah waktu maghrib dan isyak. Duduk tu kita ambil wuduk,
Maksudnya kalau kita batal wuduk, tidak ada kesalahan untuk kita keluar saat pi ambil wuduk dan duduk kembali. Cuma tengoklah keadaan. Kalau duduk belakang-belakang sikit, Tok Guru pun rasa tak ganggu dia punya ucapan dia ni terganggu dengan sebab duduk bergerak ni, tak apalah. Tapi kalau mengganggu, duduklah, tak apa. Kerana apa? Duduk dalam majlis ilmu pun dapat pahala. Cuma kena tahan lah, supaya tidak batal wuduk tersebut. Cuma kalau situasi kita ni sebagai contoh, situasi kita pergi ke masjid, kita sunat buat tahiyatul masjid. Sunat sebenarnya kita buat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita pi nak belajar ilmu yang fardu ain, tiba-tiba kita terlewat pada hari itu, dah semayang semua siap di rumah, kita pi tengok Tok Guru dah buat pengajian, dan ilmu tu ilmu fardu ain, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, maka boleh kepada kita untuk terus duduk tanpa kita sembahyang tahiyatul masjid, kerana pada waktu tu kita wajib untuk belajar. Tapi masa tu sangat singkat. Kalau kita boleh katakan di masjid ni bukanlah kadang-kadang tu fardu ain sangat, bukan semua kitab tu berkaitan tentang ilmu fardu ain. Kita kadang-kadang ada berkaitan tentang ilmu sirah, kadang-kadang pembacaan hadis berkaitan dengan fadail, kadang-kadang berkaitan dengan tafsir ayat Al-Quran yang umum, bukan berkaitan tentang ayat-ayat hukum. Jadi itu kita tak boleh nak secara khusus. Kita elok dah kita naik ke masjid, kita semayang dulu tahiyatul masjid, sekira-kira tempat itu tak nampak. Kalau masjid luas tak apa, kalau masjid kecil ni kadang-kadang kita buka pintu pun dengar. Kalau masjid yang besar, kita semayang dulu di balai ataupun di luar sikit, kita semayang dan kita masuk pelan-pelan. Ini adalah adab dalam menghormati majlis ilmu, supaya guru yang mengajar pun tak terganggu, supaya orang yang sedang fokus belajar pun tidak terganggu. Dan apa kelebihan kedua kalau yang kita akan dapat dalam keadaan kita ni, duduk dalam masjid, kemudian ada yang semayang akan dapat pahala. Dalam keadaan kita duduk saja tu pun dapat pahala sedang solat. Yang kedua, kita akan dapat doa para malaikat. Apa doanya? Para malaikat berdoa untuknya, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah dia. Ini adalah doa malaikat. Bukan senanglah nak dapat doa malaikat. Malaikat ini diutuskan khusus untuk doa kat kita saja. Allahumma ufil lahu warhamhu, Allahumma ufil lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia dan rahmatilah dia, kasih sayanglah pada dia ni. Ini adalah salah satu daripada doa yang kita dambakan. Kita nak harap anak-anak kita doa setiap saat pun memang satu benda yang menyukarkan, tapi malaikat tak jemu doa kat kita. Sejam tu duduk dalam masjid, kita dah dapat doa para malaikat. Ini adalah keberkatan bila kita hadir ke dalam masjid untuk menunaikan solat, dan kita sebab tunggu solat, tunggu waktu solat yang seterusnya, pada waktu itu kita akan dapat doa para malaikat. Yang pastinya malaikat ini mereka makhluk yang suci dan sunyi daripada dosa. Bila sunyi daripada dosa ni, sudah pasti doa akan dikabulkan. Cuma doa ni akan terhalang juga kalau kita ni ada melakukan dosa kepada manusia, ibu dan ayah kita khususnya, dan kita ada masih lagi melakukan pengkhianatan ataupun dosa kepada saudara-saudara kita. Kalau kita tak lepas hak ni susahlah nak dapat doa para malaikat.
Kita kena selesai yang tu. Kalaulah semua yang pergi masjid, memang ramai yang pergi masjid, tapi ramai ataupun tidak yang menepati syarat-syarat. Macam kita hari ni orang sebut, kalau masuk peraduan ni, peraduan tu dapat menang 5 juta. Kita pun seronok, aku pun nak masuk jugalah. Tang hujung dia pun kalau menepati terma dan syarat. Terma dan syarat tu payah tu kadang-kadang. Tang 5 juta tu kita dengar seronok dah. Tapi kena tang terma dan syarat, kata aku tak ada peluang. Yang tu yang susah. Memang kita dengar ni seronok dah. Dapat doa malaikat. Aku duduk sejam dapat pahala macam aku duduk semayang 2 rakaat. Mana aku pernah semayang sampai sejam 2 rakaat. Kadang-kadang jadi juga setahun sekali semayang tarawih. Tu pun kadang-kadang buat 8 saja. Tak boleh pergi dah sampai 20. Jadi Masya Allah, ini ada kelebihan yang besar. Cuma adakah kita dapat pahala tersebut kalau kita masih ada masalah dengan ibu dan ayah kita, kita masih saudara-saudara kita yang tidak memaafkan kita, dan kita pun tak minta maaf kat dia. Hutang kita tak bayar, bukan kita dalam tempoh, kita dah habis tempoh tapi kita buat lupa nak bayar. Kalau terlupa lain, terlupa tu masalah jugalah kan. Tapi dah memang terlupa sungguh, nak buat macam mana? Cuma hak orang yang bagi hutang tu kena main tuntut kat kita lah. Kalau tak main tuntut, kita lupa. Kalau sungguh lupa, kalau buat-buat lupa sampai terlupa, tu masalah lah. Kalau sungguh terlupa, tu dimaafkanlah oleh syarak. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena lunaskan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita dapat doa para malaikat. Ini berkat sungguh doa para malaikat. Banyak kelebihan yang kita boleh ambil daripada sembahyang berjemaah ni. Baik, panduan hadis yang kita dituntut daripada hadis ni, senantiasalah berada di tempat solat untuk menunggu waktu solat seterusnya. Ini dituntut. Cuma kehidupan kita terlalulah sibuk. Kadang-kadang kita tak sempat untuk berada di dalam rumah Allah. Sampai saya terdengar khabar akan berlakunya PKP semula. PKP yang semula ni saya rasa berat lah. Cuma ada luahan-luahan daripada para alim ulama supaya jangan ditutup masjid ni, kerana masjid ni tempat turun rahmat. Tak apalah kita akur boleh sembahyang jarak, walaupun ada sesetengah pihak tak setuju. Sebab apa mereka tak setuju? Sebab kata duduk atas kapal terbang boleh duduk sebelah-sebelah. Kapal terbang lagi lama, duduk sejam. Kalau contoh daripada sini nak pergi Sabah lah, sajalah sebut Sabah tu, pasal sebut tu tak apa lah. Pergi Sabah 2 jam setengah, 2 jam setengah duduk dalam kapal terbang. Hak daripada Sabah tu yang main banyak, nampak tak? 2 jam setengah. Tapi kenapa tak buat jarak dalam kapal terbang? Apa yang tu kita akul lah. Kita tidak ada apa-apa sangat masalah. Yang penting jangan tutup sembahyang, jangan tutup masjid. Kerana masjid tempat rahmat. Masjid adalah tempat yang diturunkan rahmat dengan sebab kita ni sembahyang berjemaah. Dan sembahyang berjemaah tu dia ada kekuatan tersendiri. Kalau dahulu kita bersentuh-sentuhan, kita bersalam-salaman, kita membahu rapat-rapat, dan kekuatan kesatuan Islam itu pada lurusnya saf, pada rapatnya saf. Kan banyak hadis kita dengar perkara tersebut. Sayyidina Umar sangat mementingkan tentang saf yang sama. Sebelum mereka melancarkan peperangan sembahyang tu dalam keadaan yang jamaah, yang memang betul-betul dituntut untuk merapatkan saf dan meluruskan saf. Ini adalah salah satu kelebihan sembahyang berjamaah di masjid. Dan masjid ni adalah tempat keberkatan dan mula-mula rahmat Allah Ta'ala turun dalam satu-satu qaryah tu sebelum pada tempat-tempat yang lain. Jadi itulah saya pun menyerulah supaya masjid ni jangan ditutup. Apatah lagi sembahyang Jumaat, jangan ditutup lagi.
supaya kita ni boleh terus bermunajat. Kalau semua pakat bermunajat, semua pakat menginsafi di atas apa yang telah diuji oleh Allah, sudah pasti dan kita yakin bahawa pertolongan Allah itu sangat hampir. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila mereka bertanyakan tentang aku wahai Muhammad, katalah pada mereka bahawa sesungguhnya aku ni dekat, sangat hampir. Maksudnya pertolongan Allah sangat hampir. Cuma kita nak tadah tangan dan mohon doa. Dalam situasi kita ni buat kunut nazilah ramai-ramai kan. Kita buat kunut nazilah tiap-tiap waktu, alhamdulillah. Dalam doa ramai-ramai tadah tu pun lengah juga tangan tu. Kalau bunyi perkataan lagu tu bersuruhan tak bersungguh lagi nak minta doa ke Allah ni. Nampak tak? Tak bersungguh lagi nak meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal keadaan dulu masa PKP, tak boleh pergi semayang, tak boleh pergi mana-mana, melainkan tu imam dengan beberapa jemaah saja dibenarkan. Dia ada niat, aku ni kalau habis PKP nak pergi cari roti canai. Dia bukan nak pergi cari masjid. Dalam keadaan macam tu, adakah kita ni layak nak terima bantuan daripada Allah? Contoh ada di kalangan kita, kalaulah dah habis PKP boleh rentah negeri, nak pergi nilai, pergi tengok kapet, nak pergi tengok apa kan. Contoh kan. Boleh rentah diri seronok nak pergi tengok cucu. Dia tak terapa nak pergi masjid lagi. Hal keadaan macam tu, bagaimanalah kita nak meraih keadaan ataupun nak meraih akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya mungkin Allah Taala tak angkat lagi bala ni, kita dan di kalangan kita yang ramai-ramai ni masih belum ada yang bersungguh-sungguh bermunajat untuk mengangkat bala ini daripada kita semua seluruhnya umat Islam khususnya dan umumnya kepada manusia. Ini adalah sangat-sangat penting untuk kita menghayati berkaitan tentang solat di masjid. Baik, kemudian yang kedua, duduk dalam keadaan berwuduk dengan niat menanti waktu solat. Ni duduk dalam keadaan berwuduk, itu yang kita dah huraikan tadi, syarat untuk kita mendapat doa daripada para malaikat. Dan yang ketiga, memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Bila kita duduk tu ditambah lagi dengan amalan sunat, itu lebih baik. Kalau kita duduk dengan ilmu, itu dah bagus, itu yang paling bagus sekali. Tapi kalau kita duduk dalam keadaan kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat, hal keadaan tak ada kuliah yang lain, itu tak ada masalah, lagi bagus kita isi masa kosong kita. Jangan pula kita duduk dalam masjid kita bersosial. Sosial ni macam mana? Kita tengok handphone, kita menyembang, kemudian kita duduk saja, baca surat khabar. Dalam masjid tak boleh. Jangan baca surat khabar dalam masjid, kerana apa? Itu adalah berkaitan tentang dunia. Nak baca pasal akhbar, berita-berita semasa, baca di luar masjid. Duduk di luar masjid. Nak sembang macam mana pun tak apa, tapi dalam masjid dia ada etika. Ini rumah Allah. Baik, kelebihan daripada hadis ni kita tengok mendapat keampunan Allah daripada segala dosa. Dosa yang kecil-kecil dan dosa yang besar, kok mana pun mesti kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, senantiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah inilah yang kita kena raih. Kasih sayang ni adalah salah satu bentuk sifat rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, takkan diperolehi melainkan orang yang beriman kepada Allah. Dan kita pun pernah mendengar akan cerita yang banyak berkaitan tentang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia. Ada seorang lelaki, dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari seorang lelaki. Dalam riwayat hadis yang lain ada seorang wanita, dan di dalam riwayat yang lain ada seorang wanita yang penzina. Tapi kita gunakan umum, seorang lelaki yang dia ini sedang mengambil air daripada telaga. Dia ambil air tu, tengok-tengok datang
Di sebelah dia ni anjing yang menunjukkan keadaan dia sangat-sangat dahaga. Maka dia pun ambil air ni menggunakan kasutnya, terompahnya. Terompah zaman dulu ni kita tak tahu. Boleh takung ayak. Kita kasut kita boleh takung ayak, tak boleh lah. Boleh takung ayak. Dia boh ayak dalam tu, dia suap kepada anjing. Dan anjing tu minum sehingga sepuas-puasnya. Dan pada hadis itu menyatakan Allah sangat suka dengan perbuatan lelaki tadi. Dengan rahmat Allah memasukkan dia dalam syurga. Ini kasih sayang Allah. Kita nak raih kasih sayang Allah ni kadang-kadang bukan dengan sembahyang kita, bukan dengan puasa kita, bukan dengan sedekah kita, bukan dengan ibadah haji dan umrah kita. Kadang-kadang benda itu dia ada masalah hati, riaknya, ujubnya, bongkaknya, macam-macam perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala. Kadang-kadang mengungkit. Saya ni alhamdulillah lah, bukan nak kata lah, dan bukan nak seronok apa, dah 5 kali lah pergi haji. Hang cerita buat apa? Tak habis cerita lah. Kalau orang lain cerita tu lain juga, tapi dia nak cerita. Saya ni alhamdulillah lah, sehari ni baca-baca kat 5 juzuk juga ada. Nak cerita ke orang buat apa? Tak payah cerita. Tapi dengan kadang-kadang kita tolong, kita bantu orang, kita mempermudahkan orang, kita melunaskan hutang orang, kita membantu binatang, kita menyelamatkan binatang, kita memberi makan kepada binatang. Apa salahnya yang saki-baki lebih daripada kita makan tu? Yang sudah tinggal pun isi tak banyak mana, yang sudah tinggal pun hanya tulang. Kalau kita buang terus dalam tong sampah, menyebabkan makanan tu tak boleh ditumpang oleh makhluk-makhluk yang lain, yang kucing yang melata ni. Tapi kita sediakan satu bekas. Kot-kot ada anjing-anjing liar ataupun kucing-kucing liar ni boleh tumpang makan. Burung-burung yang berterbangan boleh juga tumpang makan. Tapi janganlah pergi selerak depan rumah orang. Depan rumah dia okey, pergi lempak depan rumah orang, tak boleh. Jadi kalau rumah tu ada ayam lah. Kalau rumah tak ada ayam, rumah dalam taman payah juga. Tapi kalau rumah dalam taman pula ni banyak kucing, kita nak bela kucing, kita tak mampu nak jaga betul-betul. Sagi kot sehari 2 okey, main 2-3 hari terajang kucing pula. Kencing berak merata. Tak mampu. Bila tak mampu, kita buat cara bagi makan. Boleh juga. Kadang-kadang ia boleh meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan benda itulah yang kita tak tahu, dan benda itulah yang kita kena lakukan senantiasa. Mudah-mudahan ia mendapat rahmat dan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah benda yang kita kena kejar, benda yang kita kena rebut, benda yang kita kena ambil. Ini kasih sayang Allah. Dan kemudian gandaan pahala yang tidak putus-putus apabila kita melakukan ibadah ataupun kita duduk di dalam masjid untuk solat yang sunat ataupun solat yang wajib, dan kita tunggu solat wajib yang berikutnya. Baik, kelebihan solat lagi, hadis yang ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ni tu dia ganjaran solat lagi. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menunaikan solat fajar, itu sembahyang subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk di tempat solatnya berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari.
Terbit matahari maksudnya dah sembahyang, dah masuk waktu duha, kemudian dia tunaikan solat sunat 2 rakaat. Ada ulama berbeza pandangan di antara solat sunat isyraq ataupun solat sunat duha. Tapi yang diamalkan oleh ulama ni solat sunat duha. Dan itu ada antara amalan yang dilakukan semasa saya berada di Mesir dahulu. Ada majlis pendengaran hadis tiap-tiap pagi. Lepas subuh dia akan baca, Syekh Husni akan baca hadis, baca wirid dan sebagainya sampailah masuk duha. Habis tamatkan pengajian, dan tamatkan pengajian itu dengan sembahyang duha, betul balik. Seronok kalau boleh buat pagi-pagi lagu tu. Sebab tu kadang-kadang ni dia seronok duduk dalam suasana pondok. Suasana pondok ni macam mana? Pagi-pagi tu mayang subuh berjemaah. Mayang subuh berjemaah, habis mayang berjemaah ni, kalau dulu pengalaman saya pondok di Pasir Tumbuh tu, zikir pagi-pagi saja la ilaha illallah 1000 kali. 1000 kali ni sampai cerah. Seronok waktu belajar dulu. Kita tak kalut nak pergi kerja, tak kalut nak pergi hantar anak, kan? Tak kahwin ni. Tapi zaman tu dia akan berulang balik. Bila kita dah mai usia-usia macam ni, 50, 60 ni, dah habis pencen pun semua, dia tak kalut dah. Kalau kalut hantar cucu kat tu tak tahulah kan. Dia kata, saya kalut kau Ustaz, siapa? Kalut hantar anak kecil. Ada anak kecil lagi. Dia kata, baru ni tambah seorang lagi. Hak tu cari reba. Duk boleh rehat dah, boleh pelan-pelan buat ibadah, duk pergi hantar sekolah lagi. Cucu tak apalah, kan? Hantar anak ni Allah kalut lah. Kalau kita disibukkan dengan urusan dunia, bukanlah maksud anak tu dunia, anak pun dunia lah sebenarnya. Anak tu adalah benda yang boleh mengheret kita untuk hilang fokus benda-benda ibadah ni. Jadi Masya Allah, bila zikir sampai cerah, pukul 8, pukul 7.30 habis dah. Habis tu sembahyang duha balik pondok. Sagi nak start kuliah pula, nak start mengaji pula. Seronok. Macam tu juga masa di Mesir. Habis sana subuh awal pukul 5, 5.30. Kadang-kadang kalau waktu musim panas lagi awal. Sembahyang sampai cerah. Sampai cerah, zikir-zikir dan mengaji sampai cerah, lepas tu habis dengan sembahyang duha. Dan keadaan macam tu, ya Allah, sangat-sangat indah memori tersebut. Dia akan mai balik zaman tu bila, macam saya sebut tadi, bila dah habis umur ni, pencen ni. Sebab tu ramai juga di kalangan kita yang dia memilih untuk bermukim di pondok-pondok. Pondok lah yang menyediakan tempat pengajian macam umur-umur kita ni. InsyaAllah kita Darul Hadis pun bercita-cita nak buat pondok juga. Memang kita dah daftar lah pondok. Kot lah nanti kita buat pondok, kot ada yang teringin nak duduk sekali kan. Kita duduk ramai-ramai. Kerja kita duduk berzikir, lepas berzikir mengaji. Lepas mengaji buat apa? Makan, lapar kan makan. Habis makan tidur. Lepas tidur mengaji pula. Lagu tu lah hidup kita sampai kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mai musim pilihan raya pi mengundi. Jangan tak pi mengundi, jangan tak balik pondok. Jangan tak balik kampung ni, itu tanggungjawab. Itu tanggungjawab memilih pemimpin yang adil, yang boleh merintah kita, yang boleh memandu kita ke arah kebaikan. Ni kadang-kadang dia tak balik pondok, tak apalah. Aku kira wakil ke orang, mana boleh orang ni. Ini adalah salah satu daripada kehidupan kita yang patut diisi. Baik, kata Rasulullah SAW dah habis sembahyang sunat tadi ni 2 rakaat. Ulama khilaf antara sembahyang duha ataupun sembahyang isyraq. Kita boleh buat dua lah. Kalau habis-habis tu cun-cun waktu isyraq kita boleh. Syuruk kita dah ada waktu syuruk tu, dalam jam kita pun ada waktu syuruk, dalam takwim kita pun ada waktu syuruk. Kita boleh sembahyang sunat isyraq.
Kalau dah habis waktu syuruk, kita sembahyang duha. Main duha ni boleh sampai waktu bila noh, sampai tengah hari, sampai sebelum gelincir matahari. Ni kalau kita tadi kalau main kuliah ni sehari pukul 11 balik, boleh sembahyang duha dulu. Pukul berapa? Pukul 12. Boleh lagi kan duha? Boleh. Dia sembahyang sebelum matahari gelincir. Ini adalah boleh dilakukan. Apa fadilat dia? Allah akan berikan kepadanya ganjaran seperti seorang yang menunaikan haji dan umrah. Tu dia. Pahala ni hari-hari kita boleh dapat. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurna, sempurna dan sempurna. Maksud sempurna di sini adalah pahala yang sempurna ibadah haji dan umrah. Kita pergi buat sendiri, duk 40 hari, duk 50 hari buat ibadah haji, belum tentu, belum tentu kita nak dapat pahala sempurna. Kerana di sana kita ada ujian yang macam-macam. Orang yang biasa pergi haji ni dia tahu. Kadang-kadang duduk dalam bilik, bukan semua satu kepala. Ada seorang panggil macam tu, seorang duduk isap okok daun lagi, bawa bekal okok daun, okok suria. Kita hak pi tak pernah merokok, tiba-tiba balik isap okok pula haji. Dia belajar sesuatu. Sebab kawan dia isap okok dalam bilik. Pergi haji, pergi umrah ni kadang-kadang dia mencabar. Umrah tak apa 2 minggu je. Kadang-kadang pergi haji ni 40 hari, 50 hari. Ada yang duduk di sana. Yang kadang-kadang pengalaman orang cerita lah. Saya tak pergi haji lagi. Orang cerita dalam satu, kita duduk di maktab ni kadang-kadang makan ni tak semegah mana lah. Balui lah 10,000 bayar, boleh dapat semua. Lah ni nak pergi umrah pun dekat 10,000. Maksudnya dia ada subsidi yang boleh dipertimbangkan. Kadang-kadang ni masya-Allah dah nak pergi haji dah, ibadah haji dah, nak menunaikan satu ibadah kemuncak pada hidup seorang muslim, seorang muslimah, tapi kadang-kadang mulut dia tak jaga. Dia pergi, dia tanya kawan dia, makan apa tengah hari? Kata adalah makan nasi kuah-kuah, nak abang sup tak sup, nak abang gulai tak gulai, ceruai, nak tak tahu tapi kuah dah lah. Terus tu lah orang makan haji betul. Siapa bisa pergi haji kan, makan ni tak semegah mana. Jadi bila turun makan, dia pun kata kat orang sebelah, ish, hang boleh makan no, laju makan. Kawan ni duk pula makan, tak fikir apa lah, dia makan je, benda ada makan. Rezeki kan, nak bertikai apa? Nabi tak bagi bertikai rezeki. Barang benda sedap ke, tak sedap ke, mahal ke, murah ke, apa ke, makan. Hak kawan ni hang boleh makan no? Ish, aku tak boleh pergi. Tak boleh pergi tu daripada awal dia kata sampai balik tak boleh pergi. Tak boleh makan. Allah Ta'ala uji dia sampai lembek. Tak boleh makan, minum air saja. Lepas tu yang kawan-kawan satu bilik ni kata, macam mana ni nak makan apa sedap-sedap sikit, kami belilah kambing ke apa ke. Kok bagi semangat kan. Kalau beli luar tu macam besar lah sedap, mesti berani ke apa ke, sedap lah ziarah. Pergi beli, tak apalah, kok nak makan. Bawa mai, bawa balik bilik, tak boleh makan juga. Hak habis daripada kawan sebelah tu. Kawan sebelah tadi tu duk habis. Dia kenyang makan, sedap makan. Ujian Allah Ta'ala bagi. Mulut tu jangan duk debat lebih kurang. Kita bercakap sesuatu, Allah Ta'ala akan uji perkataan tu, bahkan lebih cepat kalau di tanah dan di tempat yang Allah Ta'ala mustajab doa. Bila kawan ni boleh makan, turun airport, anak-anak ambil bawa pergi kedai nasi kandang, baru boleh makan. Tu dia berapa puluh hari tu minum air, makan biskut sikit-sikit, makan kek sikit-sikit, nasi makan muntah balik, tak boleh buat apa. Mulut ni bukan nak kata astaghfirullahalazim sabda, duk kata Allah wa'ala aku ni, tak larat aku ni. Macam tu. Pergi haji ni memang tujuan ibadah. Dan selalunya penginapan jauh-jauh.
Jauh-jauh. Yalah, satu dunia mai. Kalau orang nak duduk dekat-dekat, kena bayar. Kalau nak duduk sebelah imam Masjid Haram, kena bayar banyak sikit dah. Wah, tu dia sampai duduk sebelah Masjid Haram, imam tu nampak teruk sangat lah. Nampak? Tapi bila jauh ni, seorang yang ada jiwa, ada perasaan, dia nak beribadah, aku nak main susah, dalam ramai-ramai rakyat Malaysia, juta-juta aku dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jauh pun dia akan berjalan. Tapi bila dia mula dulu perkataan, tak larat. Tak larat. Memang tak larat, duduk tentu, duduk melengung. Bila dia larat, naik kapal terbang ni dia larat. Balik, kawan balik ni dia baru dia larat. Ini pengalaman saya duk bawa jemaah, bawa umrah lah, ada. Dia kata masa kita duk briefing tu, kita kata ada tak siapa-siapa di kalangan kita ni yang bisa dah main umrah. Semua tak mengaku. Kita pun cara tak mengaku ni semua baru main ni. Kalau baru main, kita pun nak abad cara baru lah. Kita nak pimpin sampai selesai semua ibadah umrah lah. Sebab apa? Takut sesat. Lepas tu suruh main. Kata, Ustaz, saya tak payah ikut lah, Ustaz. Siapa pakcik tak ikut? Saya dah bisa main, saya tahu apa semua. Tak apa, Ustaz pergi. Okey lah, tak apa. Tadi awak tak mengaku. Kita pun kalau dah mengaku awal, kita nak passing 2-3 orang ni ikut dia sama. Ramai-ramai sujud bas ni susah juga. Tambah makcik-makcik, kami nak ikut belakang ustaz lah, nak baca doa kali dengan ustaz baca deras-deras lagi, kami nak baca semua. Payah. Kita pula nak kena tempik suara. Jadi saya kata tak apa kalau macam tu, pakcik pilih dulu. Kami nak tunggu jemaah. Habis tu tengok dia tak balik lagi. Dia kata dia pergi kena nasi kandak kot, pergi nasi kandak nasi Arab kot, dah kata bisa main. Nasi Pakistan ke apa ke. Rupa-rupanya 3 hari tak balik, dia tak jumpa hotel. Tu dia 3 hari duduk minum air Zam-Zam tu. Hidup air Zam-Zam. Lepas tu dah jumpa kita ni, kita pun tak pakcik lama tak nampak. Dia buat macam tak bersalah, dia buat, tapi dia nak ikut kita, nak balik hotel. Tu sajalah duduk di masjid itikaf lah apa semua ni. Dah bagus. Ni tak nampak yang makan di kantin pun tu lah, tak apa. Saya. Lepas tu bila kita duduk berjalan, kita ingatkan dia tak nak balik. Rupanya dia ikut belakang kita pelan-pelan cari hotel semua. Dia dah tak tahu lah. Masya Allah, jangan cakap besar. Kita bisa pergi banyak kali pun, kita hak muda pun kadang-kadang boleh sesat gitu lah. Duk pergi cari pintu mana. Yang penting jangan gelabah. Kalau gelabah tu habis. Semua pakai lupa lagu tu dah. Ini nak abang kata mulut kita ni, lidah kita ni kadang-kadang bila bercakap sesuatu, Allah Ta'ala akan uji terus dengan perkataan ataupun dengan luahan yang kita sebutkan. Ini kena hati-hati, kerana dengan mulut kita ni jadi binasa. Sebab itulah dalam ibadah haji dan umrah, kadang-kadang kita tak dapat umrah ataupun haji yang makbul. Kita tak dapat. Sebab apa kita tak dapat? Mulut lidah tu kadang-kadang kita telah bercakap sesuatu yang tak sepatutnya. Kutuk orang Arab. Jangan kutuk orang Arab. Orang Arab ni adalah orang keturunan Rasulullah. Orang Arab ni teruk. Jangan duk buat lagu tu. Jangan kita duk kata kasar lah dia ni awak teruk sangat. Jangan kita menyakitkan hati baginda Nabi SAW. Memang sikap mereka begitu. Kalau lembut tu orang Melayu. Kalau kasar tu orang Arab. Memang wajah dia begitulah. Kalau nak jadi lembut, meduk Melayu. Orang Arab kalau meduk Melayu ni lembut dia, bagus dia. Sebab dia duk ikut cara orang Melayu. Saya pun pensyarah hak dulu ni, dulu masa di Mesir, ada pensyarah yang main mengajak di Unisham, di Universiti Sultan Abdul Halim lah. Nama dia ni dulu nama dia Insaniah. Habis kontrak di Insaniah, dia kembalilah ke Mesir, mengajak balik di Universiti Azhar. Memang nampak perbezaan yang ketara. Lembut, cakap pun bahasa baku, lemah lembut pun semua, cara assignment pun dia bagi bagus. Tapi kalau Arab yang ni, yang bukan kata tak bagus, maksud Islam bagus tak bagus tu bukanlah. Maksudnya Arab, pensyarah Arab yang tak biasa main Malaysia ataupun tak pernah keluar mana-mana negara ni, dia duduk di situ mengajak, dia cara dia tu kasar sikit.
Kadang-kadang Masya Allah kita tengok cara perbualan di antara Arab dengan Arab ni pun, oi beli gagah. Macam nak berkelahi. Kita hak duk tingkat sebelah tingkat 12 pun boleh dengar apa duk berkelahi di bawah ni. Nak sampai buat keluar parang nak berkelahi. Tapi ada seorang sebut sallu ala nabi. Selawat kata Rasulullah. Habis terus salam cium tangan apa semua, kira selesai masalah. Boleh duduk sekali makan pula tu yang bagus. Kita orang Melayu tak apa, belakang duk perasak. Nah. Belakang ni dengki mendengki. Belakang ni jatuh menjatuh. Tu masalah kita orang Melayu. Nah, dia tidak selesai di depan betul-betul. Orang Arab tentu kelebihannya. Tak ada pada bangsa lain, pada orang Arab. Bergaduh ni Masya Allah sampai kita tengok pun serayah. Tapi kalau sebut saja pasal nama Rasulullah, dua-dua orang berselawat, selesai. Nah. Kereta bertembung kereta ni, berlaga kereta ni, pecah bumper lah apa semua, keluar ni duk salah hang salah aku apa semua. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad, start kereta balik ni, tak ada apa. Tu dia. Kita budaya lagu tu memang susah. Nak abang kata di Mesir ni Islam ni dah lama banding dengan kita. Jiwa ataupun agama Islam dah sebati dalam nilai-nilai murni mereka, walaupun nampak kasar sikit, itu adalah keadaan mereka. Sayyidina Umar nak abang kasar tak kasar ni, kuda duk berlari, dia ligan sama kuda tu, dia pegang telinga lompat naik atas tu. Tu dia, kita kuda duk berdiri tentu tak pergi mana pun duk lagi berdebak macam tu. Kuda kata aku tak buat apa pun dengan hang ni, hang jatuh dah. Ni kuda duk berlari ni. Sayyidina Umar ligan sama. Ligan itu antara latihan ketenteraan. Lari, pegang telinga, naik lompat. Tu dia. Kita boleh kena buat lagu tu. Silat-silat duk lompat, kuda tak sampai. Semua kita rendah-rendah ya. Nak naik tu pun kena berkerusi bawah, baru boleh naik atas kuda. Kuda perang ni tinggi. Bukan macam kuda padi tu. Kuda padi rendah. Kalau keldai rendah, kuda perang tinggi. Maksudnya badan pun besar, kental, badan yang tegak, dan kemudian berserta dengan kuat, baru boleh buat latihan macam tu. Ini adalah baju besi dibawa lagi, kemudian pedang yang dibawa berkilo-kilo. Kita bawa lagu tu Allah saya ingat. Ini adalah menunjukkan watak ni berbeza di antara kita dengan orang-orang Arab. Baik, panduan hadis. Saranan solat subuh berjamaah di awal waktu ini adalah satu benda yang dituntut khusus bagi orang lelaki adapun orang perempuan, semacam mana yang saya huraikan sebentar tadi. Yang kedua, duduk di tempat solat selepas solat dalam keadaan berzikir sehinggalah terbit matahari. Ini khusus untuk semayang subuh. Adapun semayang lain kita dituntut juga berzikir bersama imam sampai imam bangun, barulah kita bangun, barulah dapat hasil pahala berjamaah. Melainkan kalau ada urusan yang tak upaya kita nak tinggalkan, kita bangun dahulu, dalam masa yang sama kita terus berzikir dan beramal dengan zikir-zikir yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat sunat 2 rakaat setelah naik matahari. Setelah nak matahari tu naiklah, setelah naik matahari, di situ dia ada nombor 4 nota kaki di bawah tu. Ulama berbeza pendapat solat sunat isyraq dan solat sunat duha. Jadi bolehlah mana-mana pun, yang penting kita sembahyang. Buat dua-dua lagi bagus. Dua-dua lagi bagus. Dan yang seterusnya, kelebihan mendapat pahala seperti seorang yang menunaikan haji dan umrah. Dan yang kedua, ganjaran yang berganda-ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ditakkidkan, diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah tammah. Tammah. Ini sempurna, maksudnya tak ada kurang sikit pun. Ini adalah salah satu daripada pahala yang kita kena tuntut insya-Allah. Dan yang kedua, yang seterusnya termasuk golongan yang merebut gandaan pahala. Kalau kita ni
Buat amalan ni kita termasuk di kalangan orang yang fastabiqul khairat. Orang yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sepatutnya macam itulah. Sepatutnya macam tu, berlumba-lumba. Kalau semua ni positif, fikir hari-hari bangun pagi nak buat baik saja, insya-Allah taala tidak akan ada masalah-masalah yang berat-berat berlaku di antara kita, sesama kita. Tapi kalau kita bangun pagi dah nak buat benda yang tak elok, kita nak pergi tala tempat-tempat maksiat, kita dah pergi tala nak buka Facebook, nak buka WhatsApp, nak kata ke orang, yang ni adalah nilai-nilai positif negatif yang akan menyebabkan kita ni jadi tak senang ataupun kita jadi sempit rezeki kita hari-hari. Sempit kalau kita ni hanya nak buat benda-benda yang tak elok, benda-benda yang buruk di dalam kehidupan kita. Ini adalah salah satu daripada apa yang kita boleh ambil daripada hadis yang ketiga. Baik, kita sambung sikit lagi. Hadis yang keempat berkaitan tentang kelebihan solat juga. An Ma'dan bin Talhah al-Ya'muri qala laqaitu Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu dullani ala amalin yanfa'uni aw yudkhiluni al-jannata فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال لي عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة أو كما قال. Ini hadis yang juga kelebihan kita pergi untuk menunaikan solat. Maksudnya daripada Ma'dan bin Talhah al-Ya'muri radhiyallahu taala anhu berkata, saya bertemu dengan Thawban, iaitulah maula. Maula adalah bekas hamba Nabi. Maula maksudnya bekas hamba Nabi. Dia dah bebaskan. Rasulullah dah bebaskan hamba ni, tapi dia masih nak berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jiwa seorang tuan dan pemimpin dan majikan lah. Kalau kita kata hamba dengan tuan ni majikan, tuan. Yang mana kalau tuan tu buat benda yang tak baik, kawan ni duk menyumpah lah hari-hari, kalau boleh aku nak dibebaskan. Dan kalau dibebaskan aku akan pergi sejauh-jauhnya aku takkan kembali dah, sampai bila aku tak mau tengok dah muka kawan ni. Tapi benda tu tak berlaku pada Rasulullah. Rasulullah bebaskan dia, dan kemudian dia kembali nak berkhidmat kepada Nabi. Walaupun bebas tak apa, saya nak tolong juga, saya nak tolong khidmat. Ini adalah Rasulullah pemurah dan baik hati. Siapa mai pun Nabi layan. Siapa mai pun Nabi layan. Ada seorang A'rabi. A'rabi ni pahaman dia adalah Arab Badui. Arab Badui ni siapa depa ni? Kasak. Hidup depa ni memang kasak. Hidup di padang pasir satu hal lah. Kita duduk di rumah ada aircon, sejuk lah sikit, kan? Cara duduk di rumah ada aircon, ada kipas apa semua, dia jadi watak tu dia tak agresif. Tapi hidup orang Arab Badui ni, hidup Baduian ni maksudnya berpindah-pindah. Rumah ni berkemah saja, dan kemudian mereka akan cari sumber air, tebuk sampai jumpa mata air. Kalau jumpa mata air, mereka akan duduk dengan anak-anak semua, dengan jiran-jiran semua, kabilah-kabilah duduk ramai-ramai, dengan kambing-kambing, dengan unta, lembu apa semua ada sekali.
Habis sumber air, dia pindah pergi tempat lain pula. Kerja lagu tu. Kita kalau hidup pindah-handah ni macam mana? Oh, letih. Nah, dulu mungkin zaman muda-muda duk sewa kan. Lepas pindah. Oh, azab. Tambah pula laki bini duk tempat asing yang suami pula tentera, lagi kerak pindah. Nah. Pindah sana, pindah sini, letih. Tapi itulah kehidupan Arab Badawi. Memang watak mereka ni kasar. Dan mereka pun tak sedap kata benda tu kasar. Bagi mereka sama-sama mereka biasa. Biasa. Jadi dia pun pergi pada Rasulullah SAW. Dia panggil Nabi dalam keadaan dia rentap kain rida Rasulullah. Berbekah leher Rasulullah. Rasulullah pun berbalik. Dia panggil pula, ya Muhammad. Muhammad. Panggil Muhammad lah. Kalau kawan tu datuk, kita panggil dia Mat lah. Mat, boleh ke? Hang dah lah nak main minta bantuan, panggil Mat dengan aku. Memang confirm tak dapat pergi balik. Tapi Masya Allah, Nabi direntap kain itu berbekas badan Rasulullah. Panggil pula, ya Muhammad. Dan kemudian diminta pula, minta sesuatu untuk diri dia. Apa yang ada kat kamu ni Muhammad, saya nak minta sikit. Tu dia. Cara main tak kena, tak ada protokol, tak bagi salam apa, panggil pula panggilan yang tidak ada hormat. Kalau kita memang senang-senang, kita boleh tolak permohonan tu. Hang tak ada respect aku, hang ni tak hormat aku langsung, tapi tiba-tiba nak mai minta bantuan. Memang kita tak bagi, itu kita. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah bagi. Ini adalah kehidupan Nabi yang berlunak, berlembut dengan sesiapa pun yang datang. Sehingga itu maulah orang-orang yang pernah berkhidmat atau menjadi hamba Rasulullah, kalau boleh tak mau berpisah dengan Nabi SAW. Jadi dia kata apa? Seraya berkata kepadanya, tunjukkan kepada saya suatu amalan yang memberi manfaat kepada saya atau menjadi penyebab dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni, dia hanya bertanya apa yang boleh saya masuk syurga. Kita kalau pergi jumpa orang besar, apa projek saya boleh dapat? Yang tu lah. Apa petua ni, tengok segak sangat ni, umur kat 80, nampak muda lagi ni, makcik makan apa? Tanya tu. Yang tu kita duk seronok tanya. Tapi macam mana keadaan kita untuk memasukkan diri dalam syurga tu tak tanya. Macam keadaan Nabi pernah bersabda, Dajjal nanti kalau turun, hari pertama ni sama macam setahun. Dajjal turun 40 hari ya. Tapi hari pertama macam setahun. Hari yang kedua kasyahr, sebagaimana sebulan. Dah setahun sebulan lah tuan-tuan. Hari yang ketiga sebagaimana seminggu. Kal Jumaat, maksudnya Jumaat, bertemu Jumaat seminggu. Hari yang keempat tadi dah setahun, sebulan, seminggu. Ataupun setahun, 5 minggu. Lebih kurang lah. Hari yang keempat macam kayaumikum, sebagaimana hari-hari biasa kamu. 40 hari ya, Dajjal turun. Cuba tuan-tuan, bayang tengok apa sahabat Nabi tanya bila Nabi habaq lagu tu kat mereka. Walhal Dajjal dah confirm tak turun dah zaman mereka, cuma Nabi peringat saja. Sahabat-sahabat Nabi tanya, kalau dah macam tu ya Rasulullah, macam mana kami nak solat? Dia tanya solat tu. Kami nak solat macam mana waktu tu? Maka Rasulullah bersabda, kamu kena hitung. Kalaupun sehari sama macam setahun, kamu kena hitung. Mayang subuh, lepas mayang subuh, semayang zuhur, lepas mayang zuhur, semayang asar, lepas mayang asar, maghrib, isyak. Cukup sehari. Cukup 7 hari semayang Jumaat.
Kena sembahyang Jumaat, kena hitung. Hari duk macam tu tak? Tapi kena hitung. Kita kena buat kalender Dajjal punya. Satu, takwim. Yang tu nanti kita pun tak maulah hidup zaman tu. Nanti ke depan. Memang tersebutlah dalam kitab-kitab. Nampak? Fikrah. Sahabat Nabi dia tengah solat dulu. Kita hari ni, kalau kita sebut perkataan tu Dajjal turun 40 hari. Hari pertama saja setahun. Kita tanya apa? Ustaz, rupa Dajjal ni macam mana? Nak tahu rupa dulu. Rambut dia macam mana, tinggi dia ni mesti besar ni kata. Kalau gaya ni boleh pergi seluruh Malaysia pula, seluruh dunia boleh pergi. Dia naik apa nanti? Tanya tu, dia tak tanya sembahyang lagi. Sebab apa? Itulah pemikiran kita. Duk pusing, duk putak-putak tu. Dia ni orang apa? Kulit dia nanti orang Melayu ke? Orang apa? Orang Melayu lah pula. Inilah yang akan ditanya oleh kita. Sebab apa? Kita harian kita tu duk bertanya benda-benda macam tu, dan kita mengurangkan perbincangan tentang ukhrawi. Jadi sahabat Nabi dia tanya apa nak sembahyang. Dia macam itulah juga. Ma'dan bin Talhah ni, dia tanya apakah amalan yang boleh membawa saya masuk ke dalam syurga dan mendapat syafaat. Kemudian dia terdiam sekejap. Nabi pun diam dan berkata, hendaklah engkau banyakkan bersujud. Kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba Allah itu yang sujud kepada Allah satu kali sujud sahaja, melainkan Allah akan mengangkat darajat kedudukannya di sisi Allah, dan Allah akan hapuskan baginya kesalahan dosanya. Berkata Ma'dan, setelah itu saya bertemu pula dengan Abu Darda dan bertanyakan soalan yang sama. Saya tanyakan kepada Sauban tadi. Kata Abu Darda, hendaklah engkau banyak bersujud, kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba Allah itu yang sujud kepada Allah satu kali sujud sahaja, melainkan Allah akan mengangkat darjat kedudukannya di sisi Allah, dan Allah akan hapuskan baginya kesalahan dosanya. Jadi hadis ni disokong oleh Talhah, oleh Abu Darda yang meriwayatkan hadis yang sama. Saranan Rasulullah untuk memperbanyakkan sujud. Maksud memperbanyakkan sujud adalah memperbanyakkan solat sunat. Banyakkan solat sunat. Jadi ini adalah tuntutan kepada kita. Panduan hadis amalan yang memberi manfaat di akhirat ialah amalan sembahyang. Membanyakkan sujud kepada Allah. Boleh juga dengan kita bersujud syukur. Boleh juga dengan kita sujud tilawah, dan yang utama adalah dengan kita bersujud solat sunat. Dan kemudian sujud di luar solat, iaitulah solat ataupun sujud syukur. Ni kalau kita menerima satu-satu nikmat yang baharu, yang jarang-jarang orang dapat, kita dapat. Anak dulu periksa hasil usaha kita sujud syukur. Anak kahwin lama dah tak boleh anak, maka kita pun sujud syukur. Kita boleh anak dah, mai anak menikah pula, anak pula tak dapat anak. Anak tak dapat anak, maksudnya kita tak dapat cucu lah. Cucu ni kita pun usahalah, doa tak dapat, kahwin lama, lepas tu dapat cucu, sujud syukur kita. Ini di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jangan pula nikmat yang harian, lepas makan nasi pergi sujud syukur. Itu makanan hari-hari dah kita dapat, tak apalah. Alhamdulillah Ustaz, saya hari ni boleh berzikir tasbih 33 kali. Lepas tu Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tu dia pergi sujud syukur. Tu tak payahlah. Benda tu benda yang kecil-kecil
kita tak perlu sujud syukur. Kita benda yang besar-besar. Kadang-kadang dengan sujud syukur ni dia akan menambahkan lagi kita punya nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sujud tilawah. Sujud tilawah ni adalah kita baca ayat-ayat Al-Quran sampai kepada tanda kubah dalam Quran tu, kita disunatkan sujud. Bacaan dia sama macam kita sujud pada sembahyang sujud sejadah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca hak tu. Kalau tak tahu hak tu, bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita doa juga. Kalau tak tahu baca hak tu, kalau tak tahu, sujud saja, sujud. Zikirlah apa yang ingat. Tu nampak berat sangatlah no. Hak tu benda basic. Baik, kelebihan Allah darjat orang yang banyak sujud. Di dunia lagi Allah Ta'ala dah angkat dah darjat dia, apatah lagi di akhirat. Kadang-kadang kita tengok muka orang yang bersujud banyak ni, muka dia berseri, muka dia cantik, muka dia sangat bersinar. Walaupun kadang-kadang kulit dia gelap, gelap tapi nampak bercahaya. Sebab apa? Min asari sujud, daripada kesan dia banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menghapuskan kesalahan dosa orang yang banyak bersujud. Banyak bersujud, secara automatiknya Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Dan yang ketiga, mendapat anugerah kebaikan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga adalah salah satu daripada anugerah, kelebihan yang Allah Taala akan berikan kepada kita. Baik. Satu lagi hadis kot yang terakhir pada hari ini sebelum kita buka soalan ataupun soal jawab insya-Allah. An Aisyah, hadis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabara, bukan thabara, man sabara. Man sabara, bukan sin tapi sad. Man sabara ala 12 rak'atan fil yawmi wal lailati dakhala al jannata arba'an qabla dhuhri rak'atayn wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al maghrib wa rak'atayn ba'da al isya wa rak'atayn qabla al fajr. Ini solat rawatib yang sebut di awal tadi. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa siapa yang mampu bertahan dirinya untuk menunaikan solat, untuk menunaikan 12 rakaat solat sunat dalam seharian, bukan sekaligus 12 rakaat dalam seharian, itu solat sunat rawatib siang dan malam, dia akan dapat masuk ke dalam syurga. Masuk syurga dia. Tapi jangan sembahyang ni saja, sembahyang wajib tak sembahyang. Wajib kena sembahyang. Hak wajib confirm dah kena sembahyang. Hak sunat ni diapit sahaja. Apa dia sembahyang tu? Ni kita tengok. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib. Nampak asar tak ada? 2 rakaat selepas isya dan 2 rakaat selepas subuh, sebelum subuh. Maksudnya masuk azan subuh, sebelum dia sembahyang subuh, dia sembahyang solat sunat subuh ataupun solat sunat fajar. Jadi ada 12 rakaat. Yang tak ada apa? Yang tak ada sebelum asar dengan sebelum maghrib dan sebelum isyak. Tapi kalau kita nak buat, dipersilakan. Cuma yang kita katakan yang asas adalah 12 rakaat sehari semalam. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib,
2 rakaat selepas Isyak dan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Orang boleh jaga hak ni, dakhalal jannah, masuk surga kita. Ni maksudnya amalan tu sikitnya, ringkasnya, tapi boleh mendatangkan pahala yang besar. Panduan hadis istiqamah dalam menunaikan solat sunat rawatib 12 rakaat semuanya. Solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, solat sunat zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, solat sunat selepas maghrib 2 rakaat, solat sunat selepas Isyak 2 rakaat, dan solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Itu panduan yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi SAW. Dan kelebihan yang kita boleh dapat insya-Allah daripada hadis ini, mendapat anugerah nikmat yang indah, iaitulah syurga Allah, mendapat rahmat yang berterusan daripada Allah, dan menjadi hamba Allah yang beristiqamah. Maksud istiqamah di sini, kita boleh sembahyang 2 ataupun sembahyang secara berjamaah, dan kita boleh sembahyang sunat yang banyak. Itulah hakikat istiqamah yang benar, hakikat istiqamah yang patut dilakukan insya-Allah. Jadi saya rasa kita berhenti dulu sekadar itu, dan insya-Allah sebelum kita buka soalan, kita ada cadangan untuk merancakkan lagi kita punya kuliah kita ni. Dan insya-Allah selepas ni kita akan tambah hari buat di Darul Hadis ni, iaitulah pada hari Rabu. Insya-Allah kalau siapa yang ada kelapangan, kita akan teruskan pengajian pada hari Isnin dan hari Rabu. Hari Rabu ni insya-Allah saya bercadang dan untuk saya baca pada hari Rabu minggu pertama dan minggu ketiga. Nak main dah Rabu ni insya-Allah kita akan tahu jalan. Ustaz Fawaz dia akan ambil hari Rabu minggu kedua dan minggu keempat. InsyaAllah nanti kita akan berbincang macam mana balik untuk bagi susun. Cuma cadangan saya, tak tahulah kok tuan-tuan perempuan ada cadangan lain. Kita nak baca kitab tafsir Nurul Ihsan. Mungkin ramai di kalangan kita yang dah ada kitab tafsir tu, jadi tak gaduh nak beli dah. Dan kita ulang-ulang baca balik, dalam masa yang sama kita boleh memperbetulkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin ada selingan-selingan ilmu tajwid, dan di samping tu kita boleh melihat tafsir yang telah disebutkan oleh para alim ulama. Jadi insya-Allah buku tafsir Nurul Ihsan ni, saya tak tahu hak yang ni harga berapa, saya tak tahu. Dia boleh beli 1 jilid ke 2 jilid ke, ataupun kalau cetakan Halabi ni 4 jilid. 4 jilid ni saya tak tahu boleh beli jilid pertama ke jilid kedua. Dan saya cadang, kalaulah Ustaz Fawaz pun bersetuju untuk baca tafsir Nurul Ihsan, kita nak bagi cepat habis lagi, saya baca jilid pertama, dia baca jilid kedua. Jadi cepat habis ni kan. Jadi dalam sebulan tu dia setiap minggu kuliah tafsir, dan insya-Allah kita akan tamat dengan lebih cepat insya-Allah. Quran ni adalah salah satu daripada rujukan asas kita, rujukan utama kita. Kalau kita teruskan dengan pengajian pembacaan Al-Quran ni, insya-Allah dapat manfaat. Ini adalah cadanganlah daripada majlis ta'lim peringkat kita, dan cadangan daripada Ustaz Fawaz juga. Dia kata kalau tak ada apa-apa, dan kebetulan mungkin musim Covid ni tak ada tempat yang seluas kita pada hari ini untuk buat penjarakan sosial, kita ada dewan besar ni, alhamdulillah boleh buat jarak.
Kalau setengah-setengah tu buat di surau kecil kan, tak ada. Jadi kita ambil kesempatan tu untuk kita buatlah. Boleh panggil ramai-ramai lagi, khususnya yang di qaryah kita ni, pokok macam ayat melintah besar, melintah kecil, padang cepedak, hak berkaitan dan berhampiran dengan kita ni, kalau boleh dipanggil ramai-ramai lagi untuk kita nak start hari Rabu ni kitab tafsir Nurul Ihsan, insya-Allah. Kemudian saya ada satu cetakan. Ni cetakan baru. Cetakan Akademi Jawi Malaysia, tapi ni mahal. RM55 satu jilid saja. Tapi saya tak tahulah, kalau ada yang berminat nak beli ni, saya tak jual. Tapi kalau ada yang berminat, boleh maklumkan pada kita, kita tempah ramai-ramai. Ni jilid ni dia berserta dengan tahqiq dan ta'liq. Susunan dia pun nampak lebih teratur lah. Kalau yang tulisan lama ni boleh juga, elok juga. Cuma kalau tengok lama-lama tu dia pening-pening, dia pejam mata. Lagu tu lah lebih kurang. Tapi tak apa, boleh. Kalau yang dah ada kitab ni, boleh. Kalau tak ada kitab, contoh Ustaz kami tak ada kitab, Ustaz pun berabak, hari Rabu ni kita mukadimah dulu. Boleh. Kalau tak ada kitab, contoh Ustaz saya ni kalau beli takut hilang lah Ustaz, tak apa, bawa main Quran. Yang tafsir Quran yang biasa pun tak apa. Terjemahan kalau di rumah ada tafsir Nurul Ihsan, bawa, tak apa. Cuma terjemahan dia mungkin sedikit berbeza lah. Cuma saya sebut tafsir Nurul Ihsan ni biar ada bersasar, saya baca, mungkin boleh kita ambil manfaat kepada kitab ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu. Kalau ada soalan apa nak tanya, pokok nak tanya. Allahu Akbar. Kalau ada cadangan kitab lain, Ustaz kami ngaji khatam lah tafsir Ustaz ni, ngaji tafsir lain lah pula, contohlah. Tapi saya lebih suka untuk kita baca tafsir lah. Tafsir untuk sebagai ulangan dan pembacaan mingguan kita, insya-Allah. Ada soalan? Ya, okey. Tak boleh nak sujud. Okey, sembahyang duduk atas kerusi. Ya. Okey, sembahyang atas kerusi. Tak boleh nak sujud di lantai. Memang tak boleh sujud di lantai sebab kita dah tak boleh, kaki kita mungkin tak boleh lipat dah, kaki kita mungkin dah tak boleh berdiri lama. Kalau berdiri lama nak jatuh. Itu antara perkara yang boleh kita sembahyang duduk. Sembahyang duduk, tapi ada setengah dia boleh berdiri dulu. Saya boleh berdiri Ustaz, tapi satnya tak apa, berdiri dulu. Berdiri, lepas tu baru duduk. Berdiri baru duduk. Dia tak boleh terus duduk. Sembahyang tak sah sebab rukun sembahyang kena berdiri. Berdiri pula, berdiri sekadar mana kemampuan, bukan berdiri betul. Kalau berdiri betul semua tak sah sembahyang. Ada yang bongkok sikit kan, nak betul tak boleh betul. Jadi berdiri sekadar mana kemampuan. Maksudnya kalau dia boleh berdiri lama, dia kena berdiri terus. Tapi kalau dia berdiri lama boleh, dia rokok boleh, sujud boleh. Tapi kalau dia sujud, dia tak boleh naik. Contoh dia naik tak boleh pergi. Kalau dia naik terbalik terus, tu tak boleh duduk terus. Ada yang pasien aku tu. Jadi itu adalah benda-benda yang kita tak boleh nak jangka. Jadi kalau dia duduk di atas kerusi, memang tak boleh sujud di lantai. Dia cuma kena rendahkan kepala dia lebih rendah daripada posisi dia ni sedang rokok. Yang rokok tinggi sikit, sujud bagi rendah lagi, bawah daripada rokok. Barulah sah dia tu sembahyang. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Okey. Jadi sebelum akhir, insyaAllah
tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, saya diminta apa dia? Okey. Kita ada sediakan borang di belakang sana, makluman berkaitan tentang kehadiran kuliah umumi. Ni kita iktibarkan kuliah umumi. Kita nak ambil maklumat dan kita nak simpan rekod tuan-tuan dan puan semua. Kalau apa-apa yang berkaitan lah, kita boleh lampirkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Cuma ni adalah sebagai rekod, tak ada apa-apalah. Jadi tuan-tuan cuma isi yang mana yang dah biasa isi, alhamdulillah, terima kasih. Yang tak isi tolong isilah. Tolong isi supaya kita boleh senaraikan nama tuan-tuan dan puan semua sebagai maklumat yang hadir ke pusat pengajian Darul Hadis Pulau Pinang, insya-Allah. Kemudian kita di pusat pengajian Darul Hadis ni, mungkin ada yang dah tahu, ada yang tak tahu, kita adalah sebagai amil utama kepada zakat Pulau Pinang. Maksudnya tuan-tuan boleh bayar kepada Darul Hadis. Tuan-tuan nak bayar zakat, zakat ribit untuk ribit cukai ke, zakat pendapatan ke, zakat apa-apa, boleh. Dan tuan-tuan kalau nak kepada pelepasan cukai pun boleh dapat melalui kami, yang kita buat ada surat lantikan rasmi daripada zakat Pulau Pinang. Jadi kita yang akan uruskan semua. Tuan-tuan dan puan hanya bayar zakat saja, kita uruskan semua. Dan kalau tak perlu pun datang semula ke pejabat, kita boleh post resit tu ke rumah masing-masing. Dan kalau ada anak yang bekerja yang memang dia kena bayar cukai pendapatan, boleh juga kita rebate cukai dia dengan pusat pengajian Darul Hadis Pulau Pinang, insya-Allah. Dan seterusnya tuan-tuan, kita masih lagi buka dana wakaf, yang kalau kita nak berwakaf, kita sedang mengumpul dana asrama pusat pengajian Darul Hadis Pulau Pinang, yang kita jangkakan kita akan start hujung tahun ini, insya-Allah. Yang ada bangunan 3 tingkat belah kanan saya ni, hak tu dah di peringkat akhir dah, finishing dah. Yang kita dah umum sebelum ni masih berbaki 10,000. Alhamdulillah, dah ada hamba Allah yang selesaikan secara sedikit demi sedikit, dah habis dah semua. Tinggal kelengkapan lah, kelengkapan yang kita nak lengkapkan dalam bangunan akademik yang akan diisi oleh pelajar-pelajar baharu tahun depan. Tahun depan kita nak tambah lagi 10 orang. Baru ni mai periksa 22 orang. Ada lagi 2 orang tak mai. Sebab apa? Ada kontak rapat dengan penjara Pulau Pinang. Jadi kita tak bagi mai lah. Semua 24 orang, tapi kita nak ambil 10 orang saja untuk kita menghafaz Al-Quran. Dan pelajar-pelajar ni insya-Allah mereka akan ditrain untuk menjadi ulama pada masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi kita ada pelajar yang dah habis Al-Quran seawal umur 11 tahun. Jadi itu satu benda yang sangat membanggakanlah kita. Dan kita juga dapat anugerah tokoh tahfiz muda. Pada tahun lepas kita dapat di peringkat kita. Jadi ini adalah kesungguhan, komitmen kita untuk menjayakan usaha-usaha pendidikan. Jadi tuan-tuan kalau nak menyara mereka ni pun tak apa. Ustaz, saya ni hak mana habis Quran, saya nak sarahlah sebulan RM10, bagi kurang yuran dia pun boleh, insya-Allah. Kalau kita dah habis dah anak semua mengaji, habis anak mengaji pula seorang pun tak lekat bidang Quran, kok teringin nak bagi ada seorang anak kita, anak angkat lah istilahnya, boleh maklumkan di belakang sana ni, kata saya nak sumbang lah RM10 ke RM50 ke. Kita cuba nak buat macam di India, tuan-tuan. Di India ni kalau ikut almarhum Ustaz Suhaimi yang dulu kita sama-sama dengan Pak Si dahulu, dia belajar di India sekali dengan Datuk Badaruddin, orang mufti, mantan mufti. Dia satu-satu madrasah di India ni akan disupport sungguh oleh ahli qaryah.
Jadi budak-budak ni main mengaji percuma je. Sebab apa macam tu? Sebab kita dah tak boleh mengaji macam dia apa. Dia pun boleh duduk 5 jam ulang Quran. Kita 5 jam ulang Quran. Ni 2 jam ni pun ngeliat ni. Tu gini kira bagi syafaat berhenti awal. Nah. Kalau pakai dak ni silap-silap boleh menunjuk lagu tu ya. Tak boleh duduk lama-lama lah. Kita dekat sejam setengah okey cantik lah. Lepas tu memang tak boleh pergi lah. Tapi budak-budak pagi, petang, siang, malam dia pun boleh ulang Quran. Sebab muda lagi. Jadi kita tak mampu dari sudut tenaga. Mereka mampu dari sudut tenaga tapi kurang dari sudut kewangan. Kita nak kata mampu sangat tu taklah, lebihlah sikit. Bolehlah, alhamdulillah. Nak makan lebih-lebih pun tak berapa nak lebih dah. Kecil manis lah, apa lah, darah tinggi lah, apa semua tak lebih lah. Jadi kita boleh lebihkan apa yang selebihnya tu untuk keperluan anak-anak kita, insya-Allah taala. Nah, jadi sekadar itu dahulu. Nak kita jumpa pada hari Rabu ini insya-Allah dengan menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan Muqaddimah, dan insya-Allah kalau Ustaz Fawaz pun bersetuju, mungkin dia akan gunakan Tafsir Nurul Ihsan jilid yang kedua. Apapun saya akan maklumlah pada hari Rabu yang akan datang ni, Rabu nak mai esok lusa ni, nanti kita akan maklumkan insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اهدنا واهدي قومنا فإننا لا نعلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Nak tanya sikit, rasa hangat tak